Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada semua sahabat-sahabat yang dapat hadir pada pagi ini untuk kita mendengar sedikit tazkirah daripada Ustaz jemputan kita. Ustaz pun dah masuk. Tapi sebelum kita tazkirah, saya akan perkenalkan sikitlah biodata Ustaz ni. Ustaz ni adalah, nama Ustaz adalah Ustaz Ahmad Hashimi. Beliau sekarang ni aktiflah pendawa bebas di belah Kuala Lumpur, Selangor. Beliau adalah graduate daripada University of Madinah dan sekarang bertugas di Mahat Hafiz Ceras. Bila pun tak ada apa dah, saya maybe Ustaz boleh teruskan kot tazkirah kalau tak ada apa-apa. Okey. Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Puji dan syukur bagi Allah Subhanahu wa taala, selawat serta salam atas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga atas ahli keluarga baginda, para sahabatnya dan para pengikutnya yang setia sehinggalah ke hari kiamat. Alhamdulillah. Terima kasih kepada pihak UTHM yang sudi menjemput ana untuk mengisi pengisian pada pagi Ramadan ini, kuliah berkaitan dengan Ramadan, dan sahabat-sahabat yang sedang mengikuti secara live. Alhamdulillah, sama-sama kita syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana Allah masih memberikan kepada kita kesempatan untuk berada dalam bulan Ramadan dan menjalani ibadah Ramadan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima daripada kita ibadah ini dan Allah Subhanahu wa taala mengganjarinya dengan sebaik-baik ganjaran. Baik, bila bercakap tentang ganjaran Ramadan, anugerah Ramadan, Ramadan sememangnya satu anugerah agung yang semua kita tahu. Kita sudah hampir 20 hari berada dalam bulan Ramadan. Pastinya sering diterangkan, sering diingatkan tentang kelebihan dan keutamaan Ramadan. Bila kita berada dalam perjalanan ini menuju ke akhir, kita mula sudah melihat garisan penamat dan kita sepatutnya sudah melihat kepada achievement yang kita nak dapat daripada Ramadan. So insya-Allah hari ini apa yang kita akan bincangkan dalam Ramadan atau dalam tazkirah ini ialah tentang achievement Ramadan ataupun anugerah teragung yang Allah Azza wa Jalla janjikan kepada hamba-hambanya dalam Ramadan. Secara spesifiknya ialah hari ini Ustaz nak terangkan tentang keampunan Allah dalam Ramadan. Kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengaminkan doa Jibril dalam hadis yang masyhur. Sewaktu Nabi naik mimbar, Nabi kata amin, amin, amin. Setelah ditanya oleh para sahabat, Nabi sallallahu alaihi wasallam kata Jibril mendoakan, rugilah raghima anf, rugilah barang siapa yang bertemu dengan Ramadan lalu dia tidak mendapat keampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita tahu bahawa keampunan Ramadan adalah sesuatu yang sangat besar, sangat agung. Ya, apa yang Allah janjikan Ramadan ke Ramadan, penghapusan dosa antara keduanya. Okey, dalam hadis yang sahih Nabi sallallahu alaihi wasallam kata salawatul khams kaffaratun lima bainahum. Salawat lima kali salat 5 waktu adalah penghapus dosa bagi orang yang melaksanakannya. Dari Jumaat ke Jumaat adalah penghapus dosa antara keduanya. Dan dari Ramadan ke Ramadan penghapus dosa antara keduanya. Berarti daripada Ramadan yang dulu
kita sudah menjalani kehidupan 11 bulan, kemudian kita bertemu dengan Ramadan pula yang kedua ni, maka Ramadan yang kedua adalah penghapus antara Ramadan pertama dengan Ramadan yang kedua. Apa jua yang kita lakukan dalam 11 bulan ni, maka bertemu dengan Ramadan, dia adalah peluang kepada keampunan Allah untuk membersihkan dosa selama 11 bulan yang telah kita lakukan. Sama ada secara sengaja atau tak sengaja, tersalah ataupun tersilap, ataupun apa jua keadaan kita, ini adalah peluang yang besar yang Allah Azza wa Jalla janjikan kepada kita. Dan ini juga anugerah, ganjaran, achievement yang kita nak sampai, yang kita nak rebut apabila kita sampai ke garisan penamat. Jangan bila kita keluar daripada Ramadan, tengok-tengok kita tidak mendapat keampunan Allah. Maka itulah orang yang rugi serugi-ruginya, kerana dia bertemu dengan Ramadan tapi dia tidak mendapat keampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi fokus kita pada hari ini berbicara tentang keampunan Allah dalam Ramadan. Pertama, subtopik yang pertama, ada apa dengan keampunan Allah? Okey, ada apa dengan keampunan Allah? Pertama, dalam ada apa dengan keampunan Allah? Maha Pengampun adalah antara sifat ataupun antara nama Allah. Allah Azza wa Jalla telah menamakan dirinya dengan nama-nama yang indah, dan kita sebagai hamba mesti mengenali Allah dan mesti datang kepada Allah dengan apa yang Allah perkenalkan dirinya kepada kita. Boleh faham? Allah Azza wa Jalla telah memperkenalkan dirinya kepada hamba-hambanya melalui Al-Quran dan melalui wahyu yang disampaikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Allah perkenalkan dirinya kepada kita. Menjadi satu kewajipan seorang hamba untuk mengenali Allah dan menyeru Allah Azza wa Jalla dengan apa yang Allah perkenalkan dirinya. Sebab kita tak tahu berkaitan Allah melainkan apa yang Allah perkenalkan dirinya kepada kita. Baik, daripada keampunan yang kita panggil dalam bahasa Arab sebagai maghfirah. Maghfirah, keampunan. Asal root word dia ghafara, ghain fa ra, ghafara. Daripada perkataan maghfirah, daripada root word ghafara ni, Allah Azza wa Jalla menamakan atau menyebut tentang dirinya dalam Quran sebanyak 3 bentuk. 3 form kalimah, 3 bentuk perkataan. Yang pertama, Allah menamakan dirinya Ghafir. Ghafir, G-H-A-F-I-R, Ghafir. Firman Allah Subhanahu wa taala, Ghafiridz dzambi wa qabilit taubi syadidil iqabi dzit taul. Allah sebut dalam Quran. Yang kedua, Allah juga menyebut Ghaffar. Ghaffar, G-H-A-F-F double F A-R, Ghaffar. Ghaffar. Lepas tu kita dengar ada orang nama dia Abdul Ghaffar. Abdul Ghaffar. Tun Ghaffar baba. Ghaffar tu asal daripada kalimah Ghaffar. Yang ketiga Al-Ghafur. Al-Ghafur, G-H-A-F-U-R, F-U-R, Ghafur. Okey. Jadi ada F-A-R, ada double F-I-R, ada F-U-R. Ghafir, Ghaffar, Ghafur. Wa inni la ghaffarun, Allah Ta'ala sebut dalam Quran, liman taba wa amila salihah. Kalau Ghafur pula, semua kita famous ayat, innahu ghafurur rahim. Allah Ta'ala Ghafurur rahim. Baik, kembali kepada
nama Allah Al-Ghaffar atau Al-Ghafir, Ghaffar, Ghafur. Kita mesti kenal Allah melalui 3 perkataan untuk memahami apa ada dengan keampunan Allah. Kerana ini Allah yang perkenalkan dirinya kepada kita dalam Quran. Baik, yang pertama, Ghafir. Apa erti Ghafir daripada bahasa Arab? Dan kenapa Allah Ta'ala bezakan? Sebab dalam bahasa Arab, form, bentuk perkataan akan memberi gambaran atau memberi tambahan kepada makna yang asal. Okay? Memberi gambaran kepada perkataan, makna tambahan. Ghafir bermaksud yang maha pengampun. Bererti dosa-dosa manusia ni tidak ada yang boleh mengampunkannya melainkan Allah. Okay? Kesalahan manusia sama manusia itu masih dikira kesalahan antara manusia. Tapi kesalahan dengan Tuhan, maksiat, buat jahat, mencuri, merampok, berzina, judi, apa juga kesalahan, dosa yang akan menyebabkan manusia sengsara di hari akhirat, yang boleh mengampunkan hanya Allah. Wala yaghfiru dzunuba illa anta. Allah Ta'ala atau Nabi SAW sebut dalam Sayyidul Istighfar, tidak ada yang mengampunkan dosa melainkan engkau. Betul lah. Sebab dosa ni tidak ada yang mengampunkan melainkan Allah. Jadi kalau ada orang kata mari kita pergi minta ampun dengan Tok Guru sekian-sekian, macam orang padri kan, padri Kristian, dia buat confession dekat church, buat pengakuan confession dekat church. Kemudian padri pun kata awak sudah diampunkan. Sebab pada dia, padri ada kuasa mengampunkan. Sebab Jesus di sisi mereka tu Tuhan. Kemudian Jesus dah bagi mandate untuk mengampunkan tu kepada para padri. So padri ada kuasa mengampunkan. Cuma orang Kristian kena pergi dekat church dan buat confession, buat pengakuan dosa dan dia keluarkan sijil keampunan. Benda ni tak betul. Kerana dalam Islam dan secara hakikinya yang boleh mengampunkan dosa hanya Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan pernah dengar cerita seorang lelaki sahabat nama dia Abu Lubabah. Okey, Abu Lubabah. Pernah dengar tak cerita nama dia Abu Lubabah? Abu Lubabah ni radhiyallahu anhu seorang sahabat Nabi. Dia diperintahkan oleh Nabi SAW untuk jadi wakil Nabi berunding dengan orang kafir, orang Yahudi Madinah dalam peristiwa Bani Quraidah. Bani Quraidah dikepung oleh orang Islam kerana Bani Quraidah telah mengkhianati Rasulullah SAW dalam peperangan Khandaq. Okey, tu cerita panjanglah kalau kita nak detail-detail. Cuma fokusnya ialah Nabi hantar Abu Lubabah kepada Bani Quraidah Yahudi untuk berunding supaya mereka menyerah. Dalam rundingan tersebut sepatutnya dia tidak bocorkan rahsia-rahsia perbincangan antara Nabi SAW dengan para sahabat ni. Apa dia rahsia? Rahsianya ialah Nabi SAW bincang dengan sahabat ataupun keputusannya ialah orang lelaki daripada Yahudi yang khianat ini mereka mesti dibunuh. Wanita dan kanak-kanak dibebaskan dan keluar daripada kota Madinah. Harta-harta mereka dirampas kerana mereka khianat dalam perang. Dia duduk dalam kota Madinah. Madinah dikepung oleh tentera bersekutu. Mereka khianat daripada dalam. Yahudi ni. Jadi keputusan yang benar, Nabi hukum lelaki dibunuh. Kemudian wanita, anak-anak dibebaskan. Tapi kena keluar daripada tempat tu. Tidak boleh duduk di Madinah. Untuk runding mereka keluar, Nabi hantar Abu Lubabah sebab Abu Lubabah ni baik dengan orang-orang Yahudi.
Cumanya skrip yang diletakkan ialah mereka mesti tunduk kepada keputusan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka mesti menyerah dan tunduk kepada keputusan yang Nabi sallallahu alaihi wasallam buat. Waktu dia pergi tawaran tu, kami bagi tahu option untuk kamu menyerah dan tunduk kepada keputusan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abu Lubabah bagi isyarat dengan tangan dia. Jadi macam kamu menyerah diri dan tunduk kepada keputusan Nabi. Tangan dia buat macam ni. Sak tangan dia buat. Tu je dia buat. Tak, dia letak tangan. Dia tersedar, dia telah membocorkan rahsia. Setelah daripada dia balik daripada perundingan tersebut, dia tak balik rumah dia terus. Dia tak pergi jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam pun. Tetapi dia pergi ikat diri dia di masjid. Tiang masjid Nabi. Dia ikat diri dia dekat tiang masjid Nabi. Dan kesudahan cerita Bani Quraidah, mereka memang akhirnya dah dikenal kepung. Mereka terpaksa menyerah diri dan mereka lelaki dihukum bunuh dan perempuan dibebaskanlah. Tapi kisah Abu Lubabah ni, dia rasa dia khianat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu dia rasa bersalah, dia ikat diri dia dekat tiang masjid. Lepas tu dia cakap kepada orang, aku tak akan buka sehingga Allah terima taubat aku. Dia taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu orang bagi tahu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Abu Lubabah balik begini cerita tentang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu Nabi kata, kalau dia datang minta maaf kepada Nabi kerana Nabi kesalahan dia, aku boleh maafkan. Tapi bila dia dah buat kesalahan begini dan dia pilih untuk mendapat keampunan Allah, maka Nabi kata, aku pun tak boleh nak maaf dah dia. Dia mesti kembali, kita kena tengok apa urusan Allah Ta'ala nak buat. Jadi dia tak makan, dia tak minum, diikat diri dia di masjid selama beberapa hari. Saya pun lupa dah beberapa hari lama, tempoh lama, sampai lembek dah. Abu Lubabah, anak dia pun menangis, isteri dia menangis, Abu Lubabah. Kemudian turunlah ayat Quran. Turun ayat Quran, Allah Subhanahu wa taala mengampunkan dosa Abu Lubabah. Turun ayat Quran, semua orang gembira. Kemudian orang nak pergi buka ikatan Abu Lubabah, dia kata jangan, sehingga yang buka ikatan aku adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya bila datang Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia pun Nabi buka dan dia pun peluk Nabi dan alhamdulillah berakhir cerita tu. Tiang tu masih ada dalam Raudah. Nama dia tiang Abu Lubabah atau juga dikenali sebagai tiang taubat. Baik, nak sebut apa? Nabi pun sallallahu alaihi wasallam tidak boleh mengampunkan dosa apabila berkaitan dengan hak Allah Subhanahu wa taala. Pasal apa? Pasal yang mengampunkan dosa hanya Allah. Satu. Okey. Ghafir, yang mengampunkan, Maha Pengampun Allah. Okey, kembali kepada tiga nama tadi. Yang kedua, Ghaffar. Kenapa nama Ghaffar pula? Apa beza Ghafir dengan Ghaffar? Ghaffar menunjukkan frequent. Macam kita perbuatan berulang-ulang. Perbuatan berulang-ulang. Ghaffar, double F ada syaddah. Ghaffarun menunjukkan perbuatan berulang-ulang. Makna dalam bahasa mudah kita kata Allah yang senantiasa mengampunkan. Andai ada seorang hamba buat dosa, dia taubat, Allah ampun dosa dia. Dia buat dosa lagi, dia taubat, Allah ampun dosa dia. Dia buat dosa lagi, dia taubat, Allah ampun dosa dia. Kerana apa? Allah Maha senantiasa mengampunkan. 11 bulan buat maksiat, mari Ramadan taubat, Allah ampunkan. Habis Ramadan Syawal, beraya pula, kembali kepada kehidupan dia yang asal. Datang Ramadan, taubat pula. Kemudian habis raya, kembali asal, taubat pula.
selama dia menjalani ibadah Ramadan dengan sempurna dan dia kenal dia memiliki Tuhan yang Maha Pengampun, insya-Allah Allah Azza wa Jalla adalah Tuhan yang Maha senantiasa mengampunkan dosa. Jangan pernah putus asa daripada keampunan Allah. Kerana Allah tidak pernah jemu dan bosan mengampunkan hamba-Nya. Sebaliknya, hamba itulah yang kadang-kadang malas minta keampunan. 2. Yang ketiga apa? Al-Ghafur. Al-Ghafur ni, maksud apa Al-Ghafur? Ghafur Maha Pengampun juga. Kalau yang Maha Pengampun Ghafir, pertama itu tidak ada yang mengampunkan melainkan Allah. Al-Ghaffar yang Maha senantiasa mengampunkan. Al-Ghafur ni pula ialah yang mengampunkan tapi yang Maha luas keampunannya. Ghafur. Ghafur ni dipanggil sirah mubalaghah dalam bahasa Arab, yang sangat luas keampunannya. Maknanya tidak ada dosa yang Allah Ta'ala tak ampun. Melainkan dosa syirik yang Allah Ta'ala kata. Lain daripada syirik, sebesar mana pun dosa, maka keampunan Allah meluasinya. Dalam hadis qudsi, satu Nabi SAW menceritakan Allah berfirman dalam hadis qudsi. Kata Allah Azza wa Jalla, "Ya ibadi, wahai hamba-hambaku, law balagat dhunubuka anana sama' thumma astaghfartani ghafartu lak." Wahai anak Adam, seandainya dosamu melangit tinggi, melangit tinggi, banyaknya dosa sehingga tinggi ke langit. Law balagat dhunubuka anana sama', bukan langit-langit biasa, puncak langit, banyaknya dosa. Thumma astaghfartani, kemudian kamu minta ampun daripadaku, kata Allah, ghafartu lak, aku akan ampunkan kamu. Wala ubali, Allah Ta'ala tak kisah pun. Pasal apa? Keampunan Allah sangat luas. Pernah tak kita dengar kisah masyhur seorang ahli taubat yang telah bunuh 99 nyawa? 99 nyawa dia bunuh. Setelah dia bunuh 99, datang hidayah Allah, dia nak taubat kepada Allah. Lalu dia jumpa dengan seorang ahli ibadah. Dia tanya ahli ibadah tersebut, boleh tak aku nak taubat setelah aku bunuh 99 orang? Jawab ahli ibadah, tak boleh. Bila tak boleh, dia pun hilang dia punya rasa insaf tu. Dia bunuh seorang lagi, cukup 100. Tapi setelah tu datang lagi keinsafan. Dijumpa pula seorang alim. Dia kata, aku dah bunuh 100 nyawa. Boleh tak aku nak taubat kepada Allah? Lalu orang alim tersebut, sebab dia beza, orang alim dengan orang ahli ibadah beza, jauh beza. Ahli ibadah mungkin baik, tapi dia tak tahu dalam agama ni keluasan Allah dalam keampunan tu sangat luas. Lalu ahli ilmu, dia tahu seperti mana yang sedang kita bincangkan, luasnya keampunan Allah. Jadi ahli ilmu tu kata, boleh. Tapi aku sarankan kamu keluar daripada negeri yang kamu tinggal, pergi ke negeri yang satu lagi, kerana suasana di negeri yang sana lebih membantu untuk kamu berubah, untuk kamu memperbaiki diri, lebih membantu kamu dengan taubat. Jadi si ahli taubat tu, yang dulunya penjenayah dan pembunuh tu, dia akhirnya setuju dengan saranan ahli ilmu tersebut. Lalu dia pun keluarlah daripada negeri dia menuju negeri yang satu lagi dengan keinginan bertaubat kepada Allah. Akan tetapi sampai di pertengahan jalan, Allah Azza wa Jalla matikan dia. Atau dia mati di pertengahan jalan. Turun 2 malaikat. Dalam hadis ni cerita, turun 2 malaikat. Satu malaikat rahmat, satu malaikat azab. Yang malaikat rahmat nak ambil nyawa dia. Pasal apa? Malaikat rahmat kata, dia nak taubat kepada Allah. Malaikat azab kata, ini aku punya. Dia dah bunuh 100 nyawa. Dan dia belum sampai lagi ke negeri yang dia nak taubat.
maka berlakulah perselisihan antara malaikat rahmat dan malaikat azab. Rupanya malaikat pun ada khilaf juga. Lalu Allah Azza wa Jalla turunkan satu lagi malaikat menjadi hakim antara dua malaikat ni. Malaikat tu kata, kita ukur jarak mana yang lebih dekat. Kalau dia lebih dekat kepada negeri yang tempat dia tinggal, maka ambillah malaikat azab ambil. Kalau negeri yang dia nak pergi lebih dekat, maka malaikat rahmat yang ambil. Maka itulah keputusannya. Lalu mereka pun kira. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, berdasarkan riwayat dalam hadis yang ada, tuan-tuan boleh rujuk dalam kitab Riyadhus Salihin, Al-Imam Nawawi menyatakan ketiga-tiga riwayat ini. Pertama, menyatakan setelah diukur jarak di antara kedua negeri yang dia nak pergi itu lebih dekat. Pertama. Riwayat yang kedua, lebih dekat, qadar dia, beza dia sejengkal dia. Maknanya beza betul-betul mati tengah. Yang mana lebih dekat tu ialah beza dia kurang sejengkal berbanding negeri hak dia tinggal. Dan ada juga riwayat yang menunjukkan bahawa sebenarnya waktu nak ukur jarak dia yang ke negeri yang lebih, yang dia tinggalkan, negeri maksiat ni lebih dekat. Tapi Allah Azza wa Jalla memerintahkan supaya bumi bergerak ataupun dia didekatkan tempat yang dia nak pergi lebih dekat daripada tempat yang dia tinggal. Akhirnya keputusan dia, malaikat rahmat ambil nyawa dia dan dia dikira termasuk dari ahli taubat. Masya Allah. Alangkah luasnya keampunan Allah. Apa yang menghalang kita daripada keampunan Allah? Tak ada. Allah maha luas keampunannya. Kalau orang bunuh 100 nyawa, Allah boleh terima taubat. Maka saya yakin dan percaya kita tak pernah bunuh orang banyak tu. Nyamuk mungkin ada lah. Nah, kalau Allah terima yang bunuh 900 nyawa, lagilah kita ni layak untuk mendapat keampunan Allah. Tinggal lagi, apakah kita nak kepada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi ingat, Allah Maha Pengampun. Allah Maha senantiasa mengampunkan dan Allah Maha luas keampunannya. Tidak ada yang boleh menutup keampunan Allah selama Allah tidak menutup pintu taubat. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Subtopik yang kedua. Tadi kita kata ada apa dengan keampunan Allah. Subtopik yang kedua. Ada apa kita dengan keampunan? Ada apa kita dengan keampunan? Sesungguhnya kita sangat-sangat perlu kepada keampunan Allah. Kenapa? Kerana kita adalah hamba Allah yang banyak melakukan dosa dan kesalahan. Benar. Kita adalah hamba yang banyak melakukan dosa dan kesalahan. Dan Nabi SAW mengajarkan antara doa yang kita sebut, antara doa yang kita minta kepada Allah dalam keampunan, Allahumma ghfirli ma qaddamtu. Banyaknya dosa kita digambarkan dalam doa ini. Ya Allah, ampunkan dosa-dosaku yang telah aku lakukan. Wa ma akhartu, dan yang akan aku lakukan. Wa ma qaddam, Allahumma ghfirli ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma a'lantu. Apa yang aku zahirkan, yakni aku buat secara terang-terangan. Wa ma asrartu, apa yang aku rahsiakan. Ada dosa orang tak tahu kita ni banyak dosa. Kalau saya ni nampak tempek-tempek kesalahan atau tompok-tompok dosa dan karat-karat maksiat, nescaya saya sudah tidak layak untuk memberikan tazkirah. Dan sememangnya kita semua tidak layak untuk memuji atau mengata seseorang pun dengan kebaikan kerana banyaknya dosa-dosa kita. Wa ma asraftu, apa yang aku telah melampaui batas padanya. Dan di hujung tu Allah Ta'ala, Nabi sebut wa ma anta a'lamu bihi minni, dan apa yang engkau lebih tahu ya Allah
tentang dosaku daripadaku. Yang ujung ni lagi bahaya. Apa dia? Benda-benda dosa yang kita tak tahu pun dia dosa. Ada sebahagian tu kita anggap kita berbuat baik, tapi sebenarnya di sisi Allah kita buat salah. Ada sudah setengah kita menjadi sebab kepada dosa yang kita tak sedar pun. Tiba-tiba orang buat dosa dengan sebab kita. Ada orang dia jadi pencetus, pemula kepada dosa. Lalu orang ikut trend dia. Dia buat satu trend dalam TikTok sebagai contoh, buat joget-joget ke gapo, orang pun follow trending joget-joget dia. Wanita baik, laki baik, semua sekali ikut trend dia. Sebab dia yang mulakan. Semua orang yang buat, pelaku-pelaku maksiat anda yang dia buat tu, dapat kepada orang yang memulakan trend tersebut. Mana kita nak tahu, kita buat bukannya kita nak buat betul-betul pun, kita buat seorang-seorang je, jadi trending zaman lah ni, bahasa lah ni lah. Kadang-kadang kita buat satu status, orang share, kita pun tak tahu pergi ke mana status tu. Sharing terlalu banyak, viral pula tu jadi. Semua dosa-dosa, tiba-tiba sharing tu bukan sharing yang baik. Dosa-dosa tu kita pun tak tahu pergi mana dah. Banyaknya dosa yang mana kita pun tak tahu benda tu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jadi sebenarnya memang kita sangat perlu kepada keampunan Allah. Sebab kalaulah kita diperlihatkan dengan dosa-dosa kita banyaknya. Kita ada dosa peribadi kita ada dosa yang berkait dengan kita. Dosa hak kita sendiri pun tak layak nak, tak larat dah nak pikul. Kita suami, isteri kita buat benda hak kita tak tegur, naik atas kepala suami. Anak buat, ayah, anak kita buat, kita tak tegur, kita tak larang, kita tak ajar, naik atas kepala kita. Kita ketua, bos, anak-anak buah kita buat tak betul, kita tak tegur, kita pula mengiyakan dia dan sebagainya, naik atas kepala kita. Kita pemimpin masyarakat, kita ketua negara, kita apa semua, kena pikul dosa-dosa rakyat dan seumpama dengannya, andai kita buat tak betul. Dosa peribadi pun kita tak larat nak pikul, apatah lagi dosa yang berkait dengan keliling kita. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Masya Allah, banyaknya dosa-dosa kita. Semoga Allah Azza wa Jalla memberikan keampunannya yang luas dan banyak tu kepada kita. Jadi apa ada kita dengan keampunan? Jawapan dia, kita sangat-sangat berhajat kepada keampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sangat-sangat berhajat. Dan keampunan Allah ni sebenarnya adalah keistimewaan yang hanya Allah berikan kepada orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang kafir tak boleh keampunan, tak ada, sebab dia tidak menyembah yang Maha Pengampun. At the first place, Tuhan yang mereka sembah tidak boleh mengampunkan, sebab kita kata nama Allah yang pertama Maha Pengampun tu, tidak ada yang boleh mengampunkan melainkan Allah. Maknanya orang yang sembah selain daripada Allah tidak berhak mendapat keampunan. Hanya orang-orang yang beriman. Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah ya Allah. Allah jadikan kita ni orang yang beriman, dan Allah bagi pula ruang keampunan kepada orang-orang yang beriman. Alhamdulillah. Pakcik Nabi Abu Talib, Pakcik Nabi Abu Talib, semua kita kenal dari sudut nama lah. Orang yang Nabi sangat sayang dan orang yang jaga Nabi daripada kecil. Nabi ni anak yatim. Waktu lahir ayah dah meninggal. Dijaga pula oleh Halimatus Sa'diyah sampai umur 4 tahun. Sampai umur menyusu, sambung lagi sampai umur 4 tahun dijaga oleh ibu dia. Umur dia 6 tahun ibu dia meninggal. Jaga oleh tok dia. Umur 8 tahun tok dia pula meninggal. Bermula umur 8 tahun dia dijaga oleh pakcik dia Abu Talib. Sampai bila? Sampai Nabi besar, sampai Nabi kahwin, sampai Nabi jadi Rasul, Abu Talib jaga Nabi. Cuma satu je,
Abu Talib tidak beriman kepada Allah. Akhirnya Abu Talib meninggal di atas agamanya Abdul Muttalib. Sedih Nabi SAW. Betul Nabi SAW sedih. Sehingga Nabi bercita-cita untuk minta ampun kepada Allah untuk pakciknya. Nabi SAW. Nabi bercita-cita untuk minta keampunan dari Allah untuk pakciknya, Abu Talib. Turun ayat Quran. Allah Ta'ala larang Nabi SAW. Tak boleh. Walaupun tu pakcik Nabi. Sebab dia tak beriman kepada Allah. Firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala dalam surah At-Taubah. Ma kana lin-nabiyyi wal-ladhina amanu an yastaghfiru lil-musyrikin. Walau kanu uli qurba min ba'di ma tabayyana lahum من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. Tidaklah boleh bagi Nabi dan orang-orang yang beriman an yastaghfiru lil musyrikin, untuk minta keampunan bagi pihak orang musyrik. Tak boleh. Nabi ke orang beriman mana pun tidak boleh minta keampunan bagi pihak orang musyrikin. Walaupun mereka itu uli qurba, ahli kaum kerabat, tak boleh. Walaupun saudara mara sendiri pun tak boleh. Dia orang beriman, ayah dia kafir, dia tak boleh minta keampunan untuk ayah dia. Dia orang beriman, mak dia kafir, dia tak boleh minta keampunan untuk mak dia. Dia orang beriman, dia boleh minta keampunan untuk diri dia, tapi dia tak boleh minta keampunan bagi pihak orang kafir. Kenapa? Kerana Allah hanya mengkhususkan keampunan dia kepada orang-orang yang beriman. Walau kanu uli qurba min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim. Setelah daripada nyata bahawa mereka itu mati dalam kekufuran, yakni jadi ahli neraka. Kalau dia mati dalam kekufuran, yang tu kita tak boleh buat apa dah. Tapi kalau dia belum lagi meninggal, kita minta, ya Allah, bagilah hidayah kepada ayahku yang belum Islam. Bagilah hidayah kepada ibuku yang belum Islam. Ya Allah, tunjukkanlah dia pintu hidayah sehingga akhirnya Allah ampunkan dosa-dosa dia. Yang tu kita boleh minta selama dia hidup. Kita minta apa? Kita minta iman. Sebab imanlah yang melayakkan dia mendapatkan keampunan. Kalau tak ada iman, dia tak akan dapat keampunan. Jadi kalau dia mati tanpa keimanan, mati dalam keadaan musyrik, dia tidak berhak mendapat keampunan Allah walaupun dia adalah pakcik Nabi. Allahu Akbar. Besarnya anugerah Allah. Keampunan ini sangat besar anugerah yang Allah Azza wa Jalla kurniakan kepada kita, hamba-hamba Allah yang dikasihi olehnya. Kita berhajat kepada keampunan. Naam, ya, sangat-sangat berhajat. Sangat-sangat berhajat. Dan alhamdulillah Allah jadikan kita orang beriman sehingga kita ada kelayakan, keahlian untuk mendapatkan keampunan Allah. Yang ketiga, mana pintu-pintu keampunan? Subtopik yang ketiga. Pintu keampunan ni banyak. Alhamdulillah, luasnya keampunan Allah, begitulah juga luasnya pintu taubat dan begitulah luasnya pintu keampunan. Allah Azza wa Jalla menjanjikan keampunan yang banyak. Hadis yang awal saya sebut tadi, solat 5 waktu menghapuskan dosa. Dari Jumaat ke Jumaat menghapuskan dosa antara dua. Ramadan kepada Ramadan menghapuskan dosa. Orang pergi ke masjid, melangkah ke masjid menghapuskan dosa. Okey? Banyak keampunan-keampunan yang Allah Ta'ala janjikan. So, kita nak ambil secara spesifik saja, iaitu Ramadan. Alhamdulillah, Ramadan. Ramadan, sebagaimana yang disebut dalam hadis tadi, salah satu daripada pintu keampunan yang sangat besar. Ramadan.
yang kita sedang berada padanya saat ini adalah antara asbab jalan keampunan Allah yang sangat luas. Sehingga Nabi SAW kata dalam mengaminkan doa Jibril, rugi sangat-sangat rugi, raghima anf. Barang siapa bertemu dengan Ramadan tapi dia tak keluar daripada Ramadan dengan keampunan. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, jangan jadi orang rugi. Rebutlah keampunan Allah dalam Ramadan. Baik, Ramadan tempoh masa. Maknanya ada orang masuk Ramadan keluar keampunan, ada orang masuk Ramadan keluar tidak keampunan. Jadi apa yang membezakan? Apa yang membezakan? Ada orang masuk Ramadan keluar dengan keampunan, ada orang masuk dengan Ramadan keluar dengan tidak diampunkan dosa. Berarti dia bukan sekadar bertemu dengan Ramadan. Ada kriteria-kriteria yang disebutkan yang melayakkan dia mendapat keampunan dalam Ramadan, dan andai dia tidak memenuhi kriteria tersebut, maka dia tidak layak mendapat keampunan Allah. Dia tidak layak mendapat keampunan Allah. Semoga Allah Ta'ala menjadikan kita ni orang yang memenuhi kriteria tersebut. Apa kriteria dalam Ramadan? Apa kriteria ataupun jalan-jalan keampunan dalam Ramadan? Dalam subtopik yang keempat, apa keampunan, jalan-jalan keampunan dalam Ramadan? Yang pertama sekali, jalan keampunan yang pertama ialah berpuasa. Puasa yang kita sedang jalani ni adalah antara sebab orang itu mendapat keampunan Allah. Tapi puasa yang bagaimana? Puasa yang bagaimana? Sebab ada orang yang berpuasa, dia hanya mendapat lapar dan dahaga. Rubba saimin, dan berapa ramai orang yang berpuasa tidak mendapat daripada puasanya melainkan lapar dan dahaga. Itu Nabi SAW yang bagi tahu. Puasa yang bagaimana yang melayakkan dia mendapat keampunan Allah. Dalam hadis yang sahih Nabi SAW kata, man sama ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih. Siapa yang berpuasa Ramadan dengan penuh keimanan, bersama dengan puasa tak makan tak minum, mereka ada keimanan yang mantap. Dia bukan puasa sebab dia diet. Dia bukan puasa sebab dia tak ada duit nak makan. Dia bukan puasa sebab apa lagi sebab-sebab menyebabkan dia puasa. Biasanya orang nak kurus, nak slim. Oh, bulan Ramadan boleh slim lah. Boleh niat-niat tu, tapi nombor satu jangan lupa, puasa itu kerana keimanan kepada Allah. Kenapa awak puasa? Sebab Allah suruh saya puasa. Jangan kenapa kamu puasa? Tahulah sebab orang lain puasa, kalau tak puasa malu kita. Agak-agak kalau puasa sebab malu ni, layak ke dah nak dapat keampunan? Bapa awak puasa? Nanti kena naik van jenazah tak puasa. Bapa awak puasa? Tahu kalau tak puasa pun nak makan kat mana, semua kedai tutup belaka. Jawapan-jawapan yang begitu menunjukkan apa? Dia puasa, dia tak niat pun puasa dia kerana Allah. Reti dia hafalnya, nawaitu sauma ghadin an adai fardha syahra ramadana hadhihi sanati lillahi ta'ala. Kemai sebut lillahi ta'ala, tapi dalam hati dia ada tak keimanan tu? Cek balik diri kita, kenapa kita puasa? Sebab nak diet, sebab nak kurus, sebab nak jaga kesihatan. Sebab apa? Sebab kita malu kalau kita tak puasa. Sebab apa? Sebab tak ada makan, nak kedai tutup semua, kita tak boleh nak beli. Sebab apa? Kita tanya diri kita. Yang pertama sebab iman.
Kerana puasa ni adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, "Man shama ramadhana imanan," kerana keimanan, "wahtisaban," dengan iman tu dia mengharapkan pahala pula daripada Allah. Dia tahu pahala puasa ni besar. Tak ada yang boleh puasa Ramadan, tidak ada yang boleh mengukurnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut dalam hadis kursi, Allah Taala kata, semua amalan anak Adam ni pahala dia satu buat ganda 10 kebaikan. Kecuali puasa. Puasa itu milikku dan aku beri, wa ana ajzibi, aku yang mengganjarinya. Sebanyak mana? Sebanyak yang Allah Taala kehendaki. Sebab tu pahala puasa ni beza-beza. Sebab sifat mengharapkan pahala seorang yang berpuasa tu berbeza-beza. Orang ni dia puasa dia susah sungguh. Bukan setakat aku panggil puasa, nak buka pun tak ada makanan. Tapi dia puasa. Ada seorang dia tanya Syekh daripada Afrika lah, saya lupa negeri mana, negara mana, tapi dia tanya fatwa dalam satu soal jawab secara talian. Seorang Syekh di Arab Saudi. Seorang Syekh di Arab Seorang Syekh di Arab Saudi. Seorang Syekh di Arab Saudi ditanya soalan. Orang Afrika tu tanya, "Wahai guru, wahai Syekh, aku nak tanya soalan." Apa dia soalan dia? Macam mana puasa kami? Macam mana, apa hukum puasa kami dalam keadaan kami tak ada makanan untuk bersahur dan tak ada makanan untuk berbuka? Nak puasa, tak ada makanan nak bersahur, tak ada makanan nak buka. Syekh tu tak boleh nak jawab. Bukan sebab tak tahu hukum, kerana dia menangis. Menangis. Ada orang yang tak ada makanan untuk bersahur, tak ada makanan nak berbuka, tapi masih bertanya tentang hukum puasa. Allahu Akbar. Kerana apa? Kerana dia mengharapkan pahala, dia bukan mengharapkan makanan. Dia tahu pahala yang dia nak, walaupun dia tak dapat makan, dia nak puasa juga. Dia tak ada makanan nak bersahur, dia tak ada makanan nak berbuka, tapi dia nak tahu macam mana dia nak puasa, sebab dia mengharapkan pahala daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Menangis Syekh tu, Allahu Akbar. Sama puasa kita dengan puasa mereka. Sahur kita makan sampai banyak, berbuka sampai membazir, buang makanan. InsyaAllah puasa tu adalah pahala. InsyaAllah kita harapkan Allah terima pahala kita. Tapi di mana timbangan pahala, kita pun tak tahu. Kita hanya boleh mengharap mudah-mudahan Allah bagi kepada kita pahala. Tapi nak sebutnya, siapa yang berpuasa dengan penuh keimanan dan mengharapkan pahala daripada puasa dia tu dengan Allah Azza wa Jalla, barulah Nabi kata, "Ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih." Allah Azza wa Jalla akan ampunkan dosa-dosa dia yang telah lalu. Baru layak. Layakkah kita? Tepuk dada tanya iman. Macam mana kita berpuasa? Macam mana kita berpuasa? Itu satu. Satu jalan keampunan dalam Ramadan untuk mendapatkan keampunan. Apa dia? Puasa yang sempurna. Jalan yang kedua apa dia? Jalan yang kedua. Jalan kedua adalah qiyam. Qiyam Ramadan. Qiyamul lail dalam Ramadan. Qiyamul lail dalam Ramadan. Nabi SAW kata lagi dalam hadis yang sahih, "Man qama Ramadana imanan wahtisaban." Sama juga. Siapa yang berqiyam di bulan Ramadan dengan penuh keimanan dan mengharapkan pahala pula. Tadi iman dalam puasa lain. Iman dalam mengharapkan pahala dari puasa lain. Iman dalam salat macam mana pula? Iman daripada qiyamul lail. Kita buat qiyamul lail pergi tu kerana beribadah kepada Allah.
Kita rasa kita sembah Allah Azza wa Jalla. Ada orang qiyam seolah-olah dia tak kita pun tak tahu nak gambarkan macam mana. Yang viral baru ni, qiyam 23 rakaat dalam berapa minit, solat tarawih macam roket punya laju. Tak tung tak tung tak tung tak tung tak. Ada iman? Kamu menyembah siapa? Layakkah kamu pergi jumpa dengan ketua negara, cakap minta persembahkan kepada ketua negara persembahan yang macam tu? Oh, kalau persembahan depan negara tu, ketua negara, andai kata ada menari lembut sopan santun, jalan pijak semut tak mati. Tapi depan Allah dia punya semayang, tam tum tak tum tak tum tak tum tak. Apakah dia qiyam dengan keimanan kepada Allah? Wahtisaban, di qiyam Ramadan mengharapkan pahala daripada Allah Subhanahu wa taala. Cuba bandingkan, kita pun malu nak kata qiyam kita ni masih layak ke dok kita nak panggil qiyamul lail. Malu. Pasal apa? Kalau kita banding dengan sifat qiyamul lailnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. La ilaha illallah. Nabi qiyamul lail, pengkak kaki. Walaupun Nabi salat 8 rakaat je, tapi setiap rakaat Nabi Allahu Akbar. Panjang bacaan Nabi. Ada dalam satu riwayat hadis, Nabi baca surah Baqarah, surah Ali Imran, surah An-Nisa, satu rakaat. Satu rakaat Nabi baca, lebih kurang 5 juzuk. Satu rakaat. Patutlah Nabi solat sampai bengkak kaki. Sahabat-sahabat, macam tu juga. Kemudian, bila zaman tu dah berubah, orang tak larat dah. Satu rakaat nak berdiri lama-lama, maka Umar radhiyallahu anhu buat 20 rakaat sebab nak baca panjang juga tapi rehat banyak kali. Jadi tujuan buat 20 tu supaya nak bagi rehat, tapi kadar bacaan dia sama. Mari zaman kita pun tak tahu buat apa buat 20, buat apa buat 8, yang kadang-kadang buat 20 lagi awal siap daripada yang 8. Pasal apa? Nak kejar siapa yang siap dulu solat tarawih dia. Hari ni kita salat, kita nak cari hak mana? Nak cari solat imam yang baca dia sedap? Okey, boleh. Nak cari imam solat dia paling lama? Boleh. Tapi jangan cari solat mana yang siap paling awal. Rugi kita. Dia tanya, masjid malam ni kita nak solat pukul berapa dia siap? Kita 9.30 lah, kita moreh lah apa-apa tu. Dia semayang tarawih 9.30 siap sekali dengan witir. Dia moreh pukul 12 malam dia balik rumah. Moreh dia lagi lama daripada qiyam dia. Moreh dia lagi lama daripada qiyam dia. Allahu Akbar, malu kita ni. Malu kita. Kadang-kadang ustaz pun makan juga lepas moreh tu duduk sembang apa semua. Kalik juga kita ni. Semoga Allah Ta'ala ampunkan dosa-dosa kita. Lepas tu kita kata malu kita nak namakan kita qiyam. Sedang Nabi SAW kata, Man qama Ramadana imanan wahtisaban. Dengan penuh keimanan dan mengharapkan pahala. Bila mengharapkan pahala, ni satu lagi isu dia. Qiyam Ramadan rajin, tapi solat fardu 5 waktu tak rajin. Macam mana? Mengharapkan pahala ke macam tu? Solat fardu di rumah, kalau hak mayang 5 waktu. Subuh semayang di rumah, zuhur semayang di rumah, asar semayang, zuhur di pejabat. Semayang sendiri-sendiri pula, asar pun di pejabat, semayang berdiri sendiri. Maghrib pun semayang di rumah sebab buka puasa dengan keluarga. Isyak lah pergi masjid. Tu pun sebab nak semayang tarawih. Bukan sebab nak isyak, sebab nak tarawih. Salat fardu tu lebih besar pahala dia. Kalau betul dia mengharapkan pahala, dia akan pergi berjamaah salat fardu lebih bersungguh daripada salat tarawih. Nampak tak tuan-tuan yang dirahmati Allah? Jalan yang kedua, qiyam Ramadan. Qiyam Ramadan ni. Saya kat pukul sebelah dah kita ni. Pukul berapa Siapa boleh pukul berapa kita?
Okey je? Okey. Okey. Okey kalau ada dengar, kalau tak ada dengar boleh kita berhenti lah. Okey lagi InsyaAllah. Baik. Yang ketiga, kita dah sebut apa? Puasa Ramadan, qiyam Ramadan. Qiyam Ramadan. Jaga salat fardu 5 waktu. Tu lebih besar daripada tu. Kalau betul kita mengharapkan pahala lah. Sebab pahala yang fardu ni lebih besar daripada yang sunat. Kalau kita betul ihtisaban, mengharapkan pahala, maknanya kita nak cari pahala yang lebih besar lah. Yang lebih besar pahala tu apa dia? Salat fardu. Berjamaah di masjid. Di awal waktu. Baru kita betul mengharapkan pahala. Tapi kalau kita salat fardu tak jaga, minta maaf lah sebut mungkin orang lain lah. Tidak tiga-tiga kita ada dalam live ni. Tak. Salat fardu tak jaga, tiba-tiba pergi salat tarawih rajin, kita bimbang salat tarawih tu kerana trend. Ramadan oleh kerana jadi trend, kita pergi semayang tarawih ramai-ramai, jadi seronok, ada moral, ada sebagainya. Kita lupa tentang asas yang Nabi sebut, iman dan mengharapkan pahala. Kita boleh sebut mulut kita, usalli sunnat tarawih rak'ataini ma'muman lillahi ta'ala. Boleh sebut di mulut, tapi di hati siapa yang nak tahu? Kalau bagi orang yang ambil pandangan boleh sebutlah. Hak tak sebut tu pun tak apa juga, sah juga semayang dia kan. Tapi nak sebutnya, nak katanya apa? Dalam hati yang Allah Ta'ala kira. Imanan wahtisaban tu apa yang ada dalam hati kita. Allahu Akbar. Penting tuan-tuan, penting. Jangan qiyam di bulan Ramadan dengan sifat qiyam yang tidak sempurna. Semayanglah dengan elok, cantik, bacaan yang baik. Cari tempat-tempat solat yang qiyam dulu. Orang kita dulu kalau tarawih masih banyak tempat yang baca satu malam satu juzuk. Sekarang ni makin kurang. Berapa tempat je buat solat satu malam? Ada setengah-setengah tu dia baca 3 qul ya setiap rakaat tarawih. Rakaat pertama baca surah lazim, kemudian rakaat kedua baca 3 qul. Begitulah ulang-ulang. Dia kata dapat pahala lah. InsyaAllah lah dapat pahala seperti baca satu Quran. Tapi sifat sempurna yang lebih besar, lebih utama kalau kita merujuk kepada amalan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi berdiri dia lama qiyamul lail. Diri dia lama. Jadi kalau kita boleh solat dengan seperti yang Nabi sallallahu alaihi wasallam ajar, itu lebih baik. Itu lebih baik. Baik. Yang ketiga, dalam Ramadan pintu keampunan khusus. Setelah daripada salat, setelah daripada puasa, siyam, lepas daripada qiyam, ialah Lailatul Qadr. Lailatul Qadr. Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Dan Nabi SAW sebut, man qama lailatal qadri imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa yang qiyam pada malam Lailatul Qadar. Lailatul Qadar, lailah tu malam lah. Siapa yang qiyam pada malam Al-Qadar dengan penuh keimanan, sama juga Nabi sebut, dan mengharapkan pahala daripada Allah, diampunkan dosa-dosanya yang telah lepas. Ada orang pada dia Lailatul Qadar adalah benda biasa, tak penting bagi dia, dan dia tak nampak pun keistimewaan Ramadan, keistimewaan apa tu Lailatul Qadar dengan keistimewaan yang membeliukkan mata. Bahasa kita, membeliuk. Bila tengok tu terbeliuk mata. Terpegun. Tidak seperti kalau dia tengok apa tu diskaun dekat shopping komplek 90%, terbeliuk biji mata. Tak terawih pun tak apalah, yang penting boleh pergi beli baju raya ada diskaun 80%. Terbeliuk biji mata, dapat offer tawaran-tawaran hebat.
Malam-malam duk belik tengok Shopee ni, Shopee pula kalau ada jualan nasib baiklah Shopee tu tak tahu Lailatul Qadar. Dia buat info depan tu Shopee Ramadan je. Kalau dia tahu Lailatul Qadar, saya rasa dia pun buat Shopee malam jualan Lailatul Qadar. Shopee pun boleh buat pasal nak berniaga. Orang pun terbeliak biji mata, tak semayang, tak berapa, duk main tengok je duk jual beli. Orang Islam bila tengok Lailatul Qadar terbeliak biji mata. Pasal apa? Bonus 1000 bulan. Bonus lebih baik daripada 1000 bulan. Sehingga Nabi SAW mengajarkan kepada kita satu sunnah. 10 akhir Ramadan, Nabi all out. Pasal ni, orang yang nampak kelebihan dengan terbeliak biji mata, terpegun. All out Nabi. Macam mana sifat all out Nabi? Nabi SAW tak balik ke rumah, duduk di masjid je 10 akhir Ramadan. Terbeliak biji mata. Tu betul. Macam kalau kita kat orang sanggup tunggu tu depan berjual Apple smartwatch. Apa keluar baru ni? Swatch. Jam hak digital. Beratur. Kalau iPhone nak keluar hak baru tu dia punya tunggu daripada malam duk kemah dah. Yang tu terpegun, terbeliak biji mata tu terpegun. Nabi SAW tak balik rumah, duduk di masjid je. Iktikaf 10 akhir Ramadan. Kemudian Nabi kata, Nabi buat apa? Wa ayqadha ahlah. Nabi kata ahya lailatah. Nabi menghidupkan malam. Malam tu Nabi buat ibadat sebanyak-banyaknya. Baca Quran, qiyamul lail, zikir, istighfar. Ni orang yang nampak terbeliak biji, terpegun dengan kelebihan 10 akhir. Wa ayqadha ahlah, dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam kejut pula ni. Kejut anak beranak ni. Isteri Nabi kejut, bangun. 10 akhir Ramadan. Kejut anak, kejut isteri. Terbeliak biji mata. Macam kita nak ajak kadang-kadang ibu-ibu ni nak ajak anak-anak pergi masjid. Ada tak boleh lah, anak kecil lah, payuh lah, anak saya nanti menangis lah, begini nak nyusu gini. Tapi kalau ajak pergi shopping komplek tu, dia bawa anak kiri kanan, dukung stroller, bawa habis semua. Boleh pula dia pergi shopping komplek dengan pasar malam, bazar Ramadan, semua dia bawa habis. Anak-anak suami pula dukung lah, dia pula dukung jalan. Boleh pula pergi bazar Ramadan. Tapi bila pergi masjid tak boleh. Di mana sifat terpegunnya dia dengan Ramadan? Di mana sifat dia tengok Lailatul Qadar dengan pandangan yang wow. Ramadan, Lailatul Qadar, wow. Imanan wa ihtisaban. Dia tengok Lailatul Qadar dengan pandangan keimanan. Sehingga dia rasa wownya Ramadan. Dia hidupkan malam. Nabi SAW hidupkan malam dengan ibadah. Ayqadha ahlah. Nabi kejutkan isteri-isterinya. Wa shaddal mi'zar. Nabi ikat ketat ikatan kain dia. Ini bahasa kiasan. Kiasan untuk apa? Nabi tak tidur bersama isterinya pada malam-malam akhir Ramadan kerana sibuk beribadah. Sibuk ibadat sampai tak sempat nak bersama isteri. Duduk di masjid, menghidupkan malam. Wownya Lailatul Qadar pada pandangan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita malam 7 likur buat ketupat, pasang pelita, main mercun, balik kampung tu tak apalah. Tapi bila dah sampai di kampung, habis semua program ibadat Ramadan dia. Dah jumpa pakcik tu, jumpa nyembang je. Lailatul Qadar dia entah ke mana. Dia tidak pandang dengan pandangan yang wow. 10 akhir Ramadan. Jangan disia-siakan tuan-tuan yang dirahmati Allah. Jangan disia-siakan. Carilah keampunan Allah pada malam Al-Qadar. Sebab tu dalam satu hadis riwayat dari Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah radhiyallahu anha pernah tanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, andai aku bertemu dengan Lailatul Qadar,
apa doa yang aku nak baca? Lalu Nabi SAW ajarkan doa, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, Engkaulah Tuhan yang maha pemaaf, yang suka memaafkan, maka maafkanlah aku. Bukankah Nabi ajar minta keampunan, kemaafan Allah pada malam Al-Qadar? Allahu Akbar, luasnya keampunan Allah. Wownya Ramadan, wownya Qiyamul Lail, wownya Lailatul Qadar. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala sekalian. Kemudian setelah daripada Lailatul Qadar, infak, sedekah, dan banyak lagi benda-benda yang amal ibadat yang lain yang secara umumnya boleh menghapuskan dosa. Okey, secara umumnya boleh menghapuskan dosa. Jadi bersungguh-sungguhlah kita mencari keampunan Allah Subhanahu wa taala sepanjang Ramadan. Dan kita masih berbaki 10 hari ataupun berapa hari ni, hari ke-18, 19 Ramadan hari ini. Kita menghampiri 10 terakhir yang berbaki. Tetapi kita ingat yang balance ni bukanlah baki yang tak baik. Bukanlah kita kata yang balance. Balance tu bukan balance yang apa tu ni, yang lebih-lebih dah. Tapi yang balance tu adalah yang terbaik. Okey, yang balance tu bukan sisa daripada Ramadan. Sisa, bahasa kita sisa tu, kita dah ambil inti, kita buang sisa. 20 hari tu bukan inti, 10 akhir sisa bukan. Sebaliknya, 10 akhir adalah intinya Ramadan. 10 akhir adalah intinya Ramadan. Masya Allah, Masya Allah. Kita akan bertemu 10 akhir, besok 20 Ramadan, malam besok, besok, malam ni malam 20 kan? Esok malam, kita akan mula bertemu dengan malam 10 akhir Ramadan. Itulah inti dia. Di situlah tersembunyinya rahmat, keampunan, kasih sayang, luasnya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan kita sia-siakan. Hari ni kita tanam keazaman. Hari ni kita minta taufik dari Allah. Hari ni kita buat persiapan habis-habisan. Hari ni kita bagi kefahaman kepada anak isteri kita. Hari ni kita ajarkan anak-anak kita. Hari ni kita kempen kepada rakan-rakan sepejabat kita. Hari ni kita share artikel-artikel berkaitan 10 akhir. Hari ni kita promosikan dengan promosi besar-besaran. Karnival ibadah kemuncak kepada keampunan Allah dalam Ramadan, berada pada 10 akhir Ramadan, tersembunyi pada malam Lailatul Qadar. Mudah-mudahan tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah memberkati kita semua. Dan sebelum saya terlupa, bacalah Quran dalam Ramadan, kerana Quran juga ada kaitan yang sangat rapat dengan Ramadan. Dan insya-Allah tuan-tuan, saya ada kelas tafsir harian Isnin sampai Jumaat ni. Insya-Allah setiap subuh di page Ustaz Ahmad Hashimi. Boleh follow page saya. Kita ada kelas tadabbur Quran secara harian. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mendekatkan kita dengan Al-Quran. Sebarkan kebaikan. Kempenlah kepada keampunan Tuhan. Insya-Allah kita mengharapkan balasan dari Allah Azza wa Jalla dengan syurga yang luasnya sangat luas, seluas langit dan bumi, dan rahmat Allah yang tidak pernah habis dan tidak ada penghujungnya, insya-Allah. Insya-Allah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkati kita semua. Saya akhiri dengan subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sama-sama kita mendoakan untuk kita semua agar mendapat Ramadan yang terbaik dan diberkati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.